Hai, hello, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai terlonde. Ulasan pilihan pagi ini, apa yang membuat Zahid Hamidi sampai sanggup mengatakan bahwa 3,8 juta ahli UMNO akan kencing atas kubur saya sehingga kubur saya akan jadi banjir. Itu yang panas dikatakan oleh Zahid Hamidi kemarin. Beliau mengatakan 3,8 juta ahli UMNO akan kencing atas kubur saya. Kalau ini yang berlaku, menurut Zahid Hamidi, boleh banjir kubur saya kalau sudah mati. Kena kencing 3,8 juta ahli UMNO menurut Zahid Hamidi. Apa cerita bosku? Apa cer? Cernya adalah menurut Zahid Hamidi, kubur saya banjir, akan banjir kena kencing ahli UMNO. Jika ikut cakap orang ini, katanya, siapa orang itu? Menjadi persoalan kita adalah siapa yang memberi arahan kepada Zahid Hamidi, sehingga kalau dia ikut arahan orang itu, beliau mengatakan kuburnya akan banjir karena dikencing 3,8 juta ahli akar umbi UMNO. Kalau dia dengar cakap orang ini, mau tahu siapa orang itu? Siapa lagi kalau bukan Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Ahmad Zahid Hamidi, beliau berkata kuburnya akan jadi banjir karena dikencing oleh ahli-ahli partinya yang marah jika dia mendengar arahan bekas Perdana Menteri, 2 kali Perdana Menteri orang ini, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Untuk buat apa? Apa arahan dia? Ini yang menjadi kita tertanya-tanya. Apa arahan Tun M yang tidak diikuti oleh Zahid Hamidi? Sehingga kata Zahid, kalau dia ikut arahan Tun Mahathir itu, 3,8 juta ahli UMNO akan kencing atas kubur dia dan boleh banjir kubur Zahid Hamidi. Jadi apa arahan dia? Pertanyaannya apa? Sila tinggalkan komen Anda sebelum kita bongkar lebih dalam lagi. Sebenarnya arahan yang diberikan oleh Dr. Mahathir atau Tun Mahathir itu kepada Zahid Hamidi yang tidak didengar oleh Zahid Hamidi, enggan diterima oleh Zahid Hamidi adalah membubarkan parti UMNO. Menurut Zahid Hamidi, ketika berkempen di Parityani Johor, Zahid mendakwa dia terpaksa membayar harga yang tinggi dengan dikenakan 87 tuduhan rasuah selepas menolak membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu yang ketika itu dipimpin oleh Mahathir sebagai pengerusi. Menurut Zahid lagi, rupa-rupanya apa yang dilawan enggan dituruti oleh Zahid Hamidi, rupa-rupanya adalah permintaan Tun Mahathir untuk Zahid Hamidi membubarkan parti UMNO, dan beliau atau Zahid Hamidi dihendaki menyertai Bersatu yang dipimpin oleh Tun Mahathir pada waktu itu. Ketika itu menurut Zahid Hamidi, beliau baru saja jadi Presiden UMNO selama 6 bulan. Beliau atau Tun Mahathir menyuruh Zahid Hamidi berjumpa. Dia suruh Zahid Hamidi bubarkan UMNO. Tun Mahathir arahkan Zahid Hamidi supaya bubarkan UMNO. Zahid Hamidi berkata, kata Zahid Hamidi, saya tidak akan bubarkan UMNO. Sebab kalau saya bubarkan UMNO hari ini, lepas itu besok saya meninggal dunia, kubur saya akan banjir, kata Zahid Hamidi. Wow, hebat. Kubur Zahid Hamidi akan banjir kalau waktu itu dia bubarkan UMNO. Kenapa tidak? Kenapa banjir? Kata Zahid Hamidi, karena 3,8 juta ahli UMNO akan kencing atas kubur saya, kata Zahid Hamidi. Wah, luar biasa pendedahan ini. Karena saya tidak ikut arahan dia, menurut Zahid Hamidi, untuk tidak masuk Bersatu, karena saya mempertahankan UMNO, saya terpaksa membayar harga yang mahal dengan 87 pertuduhan, kata Zahid Hamidi lagi. Kerajaan Perikatan Nasional PN ketika itu yang diketuai oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO
terdiri daripada ahli parlimen BN yang menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin selepas langkah Sheraton ketika menggulingkan pentadbiran Pakatan Harapan PH. Sejak itu, hubungan yang tegang antara UMNO dan Bersatu akhirnya menyaksikan calon Barisan Nasional dan BN atau BN dan PN bertembung di semua 56 kerusi di Dewan Undangan Negeri Dun Johor walaupun masih bersama di peringkat persekutuan. Ini yang paling uniknya, peliknya sistem pentadbiran Malaysia pada hari ini, apabila sama-sama memerintah di persekutuan tapi bertembung di PRN Johor, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10 kerusi, tapi di semua kerusi yang ditandingkan, yaitu 56 kerusi. Barisan Nasional dan PN berlawan sesama sendiri. Jadi macam mana cerita itu? Sama-sama memerintah tapi sama-sama bertanding. Pelik kan? Pelik tapi benar. Muhyiddin bahkan sebelum memulakan kempen rasmi mendesak pengundi Johor menolak UMNO dengan memetik kluster mahkamah, yaitu pemimpin yang didakwa dengan kes rasuah termasuk Zahid dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jangan lupa khidmat kami. Zahid bagaimanapun mengingatkan Muhyiddin bahawa dia menjadi Perdana Menteri menggantikan Mahathir adalah kerana sokongan 43 ahli parlimen Barisan Nasional termasuk dirinya dan Najib, kata Zahid Hamidi. Jangan lupa, kalau tidak ada 43 ahli parlimen itu, jangan harap dia jadi Perdana Menteri, kata Zahid Hamidi. Abah kau, jangan lupa jasa kita. Jangan lupa jasa pemimpin UMNO yang jadi ahli parlimen termasuk bosku Najib, yang dia tak suka itu pun turut memberikan aku janji kepada beliau, kepada dia, kata Zahid Hamidi. Bila dia dah jadi Perdana Menteri, orang ni kluster mahkamah, orang ni kluster mahkamah. Siapa yang menjadikan dia? Siapa yang menjadikan kita kluster mahkamah? Bos dia dulu Perdana Menteri ke-7, kata Zahid. Di parit yani, Muhammad Najib Samuri bertanding dalam pertandingan 4 penjuru menentang calon PAS Ahmad Naufal Mahfudz, calon pejuang Muhammad Raid Haudin Muhammad Tahir, dan calon PH Aminul Huda Hasan. Kempen untuk PRN Johor bermula semalam dan akan berlangsung sehingga hari mengundi pada 12 Mac. Jadi ada lebih kurang dalam 12 hari lagi pilihan raya PRN Johor akan berlangsung. Itulah dia pendedahan ulasan kita untuk hari ini, pilihan paling hangat apabila Zahid Hamidi mengatakan kubur saya banjir kerana kena kencing ahli UMNO jika ikut cakap Tun Dr. Mahathir. Apa yang dicakap atau arahan Tun Dr. Mahathir adalah membubarkan parti UMNO dan mengarahkan Zahid Hamidi mengikuti menyertai parti Bersatu, kata Zahid Hamidi. Inilah pendedahan yang luar biasa hari ini. Balas membalas, pantun memantun, dedah mendedah, jolok menjolok, semuanya makin kedengaran menjelang PRN Johor. Sila tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.